Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu liman indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indal sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin harami wal mansiwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazan takun alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta ya malad dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian subuh selepas subuh gitu. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di amal masyarakat, insyaAllah. Untuk lagi barakah pagi ini, kita mulakan surah Al-Fatihah. Saya pun turun. Iya, kan lagi. Surah Al-Mustaqim, surah Al-Mustaqim. InsyaAllah pagi ni saya online untuk Masjid Bandar Bukit Pujong. Masjid Bandar Bukit Pujong. Mohon share grup-grup, insyaAllah. Masjid Bandar Bukit Pujong. Masjid Bandar Bukit Pujong. Mohon share dulu. InsyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar
Innahu tabi jabbar wa najid rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita terus pada ayat 2 3 kali 2 InsyaAllah. Ayat 2 bab larangan bersama dengan isteri ketika haid, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sama-sama kita baca. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Ayat 222 Al-Baqarah. Maknanya, dan mereka bertanya kepadamu, yakni Muhammad SAW, tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu yang kotor. Oleh kerana itu, jauhilah isteri kamu pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, gawilah mereka sesuai dengan ketentuan, yakni ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat, orang yang bertaubat, dan menyukai orang yang menyucikan diri. Ni pengertian ayat 222. Masuk pada bab fiqh. Kupasan ayat, asbabun nuzul ayat. Bahawasanya jika wanita orang-orang Yahudi sedang haid, maka mereka tidak mahu makan dan tidur bersama. Mereka kemudian para sahabat Nabi bertanyakan hal itu. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukan apa saja selain berhubungan badan. Maka berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi. Lalu mereka pun berkata, orang ini, yakni Muhammad, tidak meninggalkan satu perkara pun dari urusan kita kecuali mempertikaikannya. Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmizi, insyaAllah. Dari isu perkahwinan kini berpindah pula kepada isu berkaitan wanita. Persoalan mengenai haid walaupun berlaku kepada wanita, akan tetapi ia tetap mempunyai kaitan dengan kaum lelaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mahu maklumkan kepada suami bahawa si isteri menghadapi kesakitan semasa terjadinya haid. Suami perlu memahami tentang psikologi wanita pada waktu mereka didatangi haid, di mana mereka akan merasa tertekan, hilang mood dan membuatkan mereka berasa mahu marah. Jadi si suami perlu menghadapi mereka dengan sabar. Pada ayat ini jugalah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya memberi pendidikan tentang hal dan aturan-aturan dalam menjalin hubungan suami isteri. Dengan pertanyaan yang diajukan para sahabat kepada Rasulullah SAW tentang perempuan yang didatangi haid, apakah mereka boleh tinggal bersamanya, makan, minum ataupun dijauhkan secara keseluruhan sehingga dia suci. Ini kerana pada resam Arab jahiliah, kalau seseorang perempuan itu dalam keadaan haid, dia hendaklah menjauhkan diri daripada orang ramai, sehingga ada yang duduk dalam bilik gelap semata-mata mahu mengasingkan diri daripada orang sekeliling. Ini zaman dahulu, zaman Arab
jahiliyah. Lalu Allah SWT menjelaskan dalam ayat ini bahawa darah haid itu sememangnya satu kotoran yang membahayakan. Lantas telah diajar kaedah untuk menyucikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa azan fa'tazilun nisa fil mahhi." Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Itu adalah suatu yang kotor. Itu adalah sesuatu yang kotor. Oleh kerana itu, jauhilah isteri kamu pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Oleh kerana darah haid itu sesuatu yang kotor dan membahayakan kesihatan, persetubuhan sama sekali tidak dibenarkan. Kalimat jauhkan diri kamu, itu maksudnya jangan hampiri daripada segi persetubuhan, bukan dari segi fizikal. Orang Yahudi sanggup mengasingkan perempuan haid dari rumah kerana mereka anggap perempuan ini seperti najis. Lain konsep orang Yahudi terlalu lain pada yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dalam Al-Quran Allah SWT tak cakap najis, tetapi disebut sebagai azza, iaitu kotoran. Kotoran ini juga membawa maksud kepada sakit dan perlu diasingkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memahami sakit dari fizikal ini, sehingga Allah beri ruksah, iaitu keringanan, iaitu tidak perlu menunaikan solat atau berpuasa. Betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum wanita. Cuma apa yang tidak dibenarkan ialah hubungan antara suami dan isteri sahaja. Selain daripada itu, ia dibenarkan. Nampak? Hebatnya Allah Ta'ala. Hebatnya Allah Ta'ala memuliakan kaum wanita. Seperti mana Siti Aisyah yang pernah menggigit sekeping daging dan memberi daging bekas gigitannya kepada baginda yang untuk dimakan. An Aisyah qalat kuntu ata'arrukul azma wa ana haidun fa'uz wa'utihi Nabi SAW fayada'u famahu bil mawdi' allazi fihi wada'tuhu wa ashrabu syarraba fa'una'iwiluhu fayada'u famahu bil mawdi' allazi kuntu ashrabu minhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku pernah menggigit daging sementara aku sedang haid. Lalu daging itu aku berikan kepada Nabi, maka baginda menggigitnya pada bahagian daging yang aku gigit. Dan aku minum, lalu aku berikan minuman itu kepada baginda, maka baginda meminumnya pada bahagian yang aku minum. Sunan Abu Daud 226. Dalam Al-Quran juga ada menjelaskan secara terperinci tentang kesakitan yang dialami oleh wanita dalam haid. Bukan hanya sekadar kesakitan fizikal, tetapi juga mental dan emosi. Sakit yang dimaksudkan dalam ayat ini terbahagi kepada 3, iaitu fizikal yang pertama, ketidakkeselesaan pada diri wanita seperti sakit perut dan keletihan. Ini bab fizikal bila mengalami datangnya haid. Yang kedua, psikologi, ketidakstabilan emosi seperti marah-marah dan terlalu sensitif. Orang lelaki kena faham, jangan main nak marah saja, dikira orang lelaki marah saja. Orang perempuan pun ada bab ketidakstabilan psikologinya, emosinya terganggu, contohnya marah-marah dan terlalu sensitif.
bila datangnya bab haid. Dan yang ketiga, akan diganggu intelektual dia. Akal diganggu oleh emosi yang tidak stabil, seperti tidak dapat berfikir dengan baik atau dengan erti kata yang lain berserabut. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara ini dalam Al-Quran kerana ia penting untuk para lelaki untuk memahami pasangan mereka. Darah haid adalah darah kotor yang boleh membawa penyakit jika melakukan persetubuhan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk bersama dengan isteri ketika haid. Apabila mereka bersuci, maka datangilah mereka dengan menurut jalan Allah, yakni dibolehkan bersetubuh. Jika kita pernah melakukan persetubuhan ketika haid disebabkan oleh kejahilan diri, maka bertaubatlah dan sentiasalah menyucikan diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang bertaubat dan bersih. Ni mesejnya hebat. Ya, Allah suka yang bertaubat, orang yang bertaubat dan orang yang ada bab kebersihan. Apakah mesej yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Pertama, haram menyetubuhi isteri ketika sedang haid dan nifas kerana terdapat bahaya dan masalah kesihatan. Yang kedua, haram menyetubuhi wanita pada duburnya. Ya. Yang ketiga, kewajipan untuk menyucikan diri daripada dosa-dosa dengan cara bertaubat, menyucikan daripada kotoran hadas dan najis. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang yang patuh pada perintahnya. Maksudnya kita dah berpandukan ayat 222 ni, maksudnya dah confirm, maksudnya jangan kita melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni larangan bersama dengan isteri ketika haid. Sebab tu bab fiqh ni, bab ilmu haid ni kena mengaji. Jangan kita main-main ataupun tak ambil tahu, ya, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak-anak perlu pastikan knowledge ni diketahui. Jangan langsung tak ambil tahu ataupun ambil remeh. Menyebabkan kita melanggar apa yang Allah larang. Kalau jahil, diceritakan di sini, kalau jahil waktu sebelum ini, maknanya bertaubatlah dan cari jalan untuk kebersihan. Habis ayat 222. Yang ke 223, dibenarkan untuk menyetubuhi isteri dari semua arah. Ayat 223. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayat 223 yang bermaksud isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai. Utamakanlah yakni yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu yakni kelak akan menemui Allah, menemuinya, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 223. Kupasan ayat asbabun nuzul ayat ini daripada Ibnul Munkadir. Dia menceritakan, aku pernah mendengar Jabir ada mengatakan dahulu, orang-orang Yahudi mengatakan jika seorang suami menyetubuhi dengan isterinya dari belakang, maka akan lahir anak mata juling, anak bermata juling. Maka turunlah ayat ini, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi dan Abu Daud yang bersumberkan daripada Jabir. Ayat ini merupakan jawapan daripada pertanyaan, adakah boleh menyetubuhi isteri dari arah belakang? Maka Allah SWT memberitahu bahawa tidak ada larangan untuk melakukan itu asalkan tetap dalam kemaluan.
dan isteri dalam keadaan suci daripada haid dan nifas. Nisa'ukum harsun lakum. Isteri-isterimu adalah ladang bagimu. Walaupun wanita dikatakan sebagai ladang, namun bukan hanya fokus kepada hal khusus itu sahaja. Ada prosedur yang perlu dipatuhi. Mengapa wanita disebut sebagai ladang? Konsep ladang dijelaskan dengan melihat bagaimana orang Arab dahulu yang mempunyai ladang yang ditanam dengan tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan hasil. Untuk mendapatkan hasil yang memberi manfaat perlu ada prosedur dan teknik supaya tumbuhan-tumbuhan dapat hidup subur. Benih perlu diletak baja, tumbuhan disiram air dan dijaga dengan baik. Begitu juga wanita. Begitu juga apabila wanita dikaitkan dengan ladang. Seorang suami apabila sudah berinteraksi dengan isteri bukan hanya tanam benih dan tinggalkan begitu saja. Suami mestilah menjaga isteri dengan baik, terutama ketika sedang hamil. Berilah belayan dan kasih sayang dengan lebih. Jika ini dilakukan, ia merupakan seatas proses menyiapkan bekalan bagi suami untuk ke syurga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu yakni kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang beriman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalinkan hubungan suami isteri. Ketahuilah bahawa kita kelak akan menemuinya untuk menerima balasan atas amal perbuatan ketika di dunia. Dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang beriman agar mematuhi tuntunan-tuntunan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, maksudnya bersama isteri ikut jalan yang diredai Allah Ta'ala. Ya, maksudnya beradab, berakhlaklah kita. Ya, maksudnya adab dan akhlak ni bukan saja dengan orang saja, dengan yang tak nampak tu, dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita dengan Allah Ta'ala? Macam mana kita malu dengan Allah Ta'ala? Maksudnya ada bab malu dengan Allah Ta'ala. Jangan langsung tak ada malu dengan Allah Ta'ala. Ya, bab-bab tu penting, ya, menjalinkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis dah ayat 2, 2, 3. Terus kita masuk pada ayat 2, 2, 4. Ya. Tadabbur ringkas yang seterusnya. Ayat 2, 2, 4. Usah bermain dengan sumpah. Diingatkan, ya. Tadi bersama isteri, bab larangan bersama isteri, 2, 2, 2. Hebatnya ayat Quran. Satu-satu perincian dijelaskan. Ya. Walaupun ringkas tapi jelas untuk kita fahami bab hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Ini masuk ke dalam bab sumpah. Jangan main-main dengan bab sumpah. Ayat 2, 2, 4 Al-Baqarah. Masih lagi Al-Baqarah. Wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu jadikan yakni nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan. Bertakwalah dan mencipta kedamaian di antara manusia, yakni Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 224. Kupasan ayat ini. Ayat ini menjelaskan mengenai sumpah yang dilafazkan oleh manusia. Ayat ini adalah teguran kepada manusia kerana ada yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuat ibadat ataupun kebaikan.
Sebagai contoh, apabila berlaku konflik rumah tangga, pasangan dengan mudah melafazkan sumpah atas nama Allah untuk tidak mahu mendekati isterinya lagi. Namun apabila keadaan kembali stabil, suami menjadi takut untuk bersama isterinya kerana bimbang melanggar sumpah yang dilafazkan sendiri. Sebab tu jangan main-main dengan sumpah. Kadang-kadang kita bergurau-gurau dengan bab sumpah. Jangan. Begitu juga halnya seorang itu bersumpah untuk tidak bersedekah kepada seseorang, atau tidak mahu bercakap dengan seseorang, atau tidak mahu mendamaikan antara orang yang sedang berselisih. Justru ayat 224 ini merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjadikan sumpah atas nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Berusahalah mengawal emosi, jagalah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting, emosi. Macam mana kita manage emosi kita? Jangan mengikut sangat kita punya emosional. Emo orang panggil sekarang, kata ringkas emo. Tak boleh kontrol emosional dia. Sampai terangkat-angkat sumpah. Sumpah pula dengan nama Allah Taala. Itu yang merosakkan, yang menjahanamkan kita punya ibadah. Sepatutnya boleh berbuat kebaikan, jadi rosak. Bukannya rosak, dia tak sempat, tak boleh buat. Dia bimbang pasal apa? Sumpah dia tu dengan nama Allah Taala. Orang Arab jahiliah selalu berbuat begini kerana mereka telah dibisikkan oleh syaitan untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, ada yang bersumpah atas nama Allah Taala untuk kekal atas agama tok nenek mereka. Jadi mereka tidak masuk Islam sebab takut melanggar sumpah. Bimbang nak berhijrah, bimbang nak berubah, tapi sebut nama Allah Taala. Pasal apa? Nak menjaga sangat keturunan ataupun kekal dengan agama tok nenek mereka, agama moyang mereka. Tu bersumpah dia. Janganlah buat seperti itu kerana ia adalah perbuatan salah dan tidak menepati syariat. Bab sumpah seperti itu tidak mengikut syariat, tidak menepati syariat, perbuatan yang salah. Lalu apakah yang perlu dilakukan jika sudah bersumpah atas nama Allah untuk tidak berbuat kebaikan dan beribadah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu? Jawapannya ialah berusahalah untuk membatalkan sumpah itu. Permasalahan ini banyak dibincangkan dalam hadis. Salah satu hadis seperti berikut. An Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'au shaykhan yuhada baina abnaihi faqala ma balu hadza qalu nazara an yamshiya qala innallaha an ta'zibi hadza nafsahu la ghaniyun wa amarahu an yarkab. Anas bahawa Nabi SAW melihat seorang lelaki tua berjalan dengan dipapah oleh dua orang anaknya. Lantas baginda SAW bersabda, kenapa orang tua ini? Mereka menjawab, dia bernazar, yakni bersumpah untuk beribadah haji dengan berjalan kaki. Baginda lalu bersabda, sesungguhnya Allah tidak berkehendakkan penyiksaan orang ini ke atas dirinya sendiri. Kemudian baginda merintahkannya supaya menaiki kenderaan. Ini contoh. Dia dah buat sumpah nak beribadah haji jalan kaki. Dah tak proportion, dah tak terdaya dah. Nabi anjurkan ia menaiki kenderaan. Kemudian Allah SWT menutup ayat ini dengan dua nama yang mulia. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebab tu mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Taala. Sesungguhnya dia mendengar sumpah. Dia mendengar sumpah yang dilafazkan dan mengetahui maksud sumpah mereka, apakah baik ataupun buruk.
Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati semasa melafazkan sumpah. Jadi berusahalah mengelakkan diri daripada mengucapkan kata-kata yang membawa kepada sumpah walaupun ketika berada dalam keadaan emosi. Emo, ya. Jangan main-main dengan sumpah. Manage betul-betul bila nak bercakap, bila nak bagi statement tu, hati-hati, ya. Jangan terus-terus sebut dengan nama Allah Ta'ala sekian. Itu menjadi rosak kita. Tak boleh bergerak pula untuk buat ibadah yang lain. Pelajaran daripada ayat 224 ni, pertama, kita dilarang menjadikan sumpah sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, takwa dan islah, iaitu mendamaikan antara manusia. Jangan kita bermain-main dengan sumpah, ya, baru dengan nama Allah langsung tak boleh berbuat kebaikan, takut dengan Allah Ta'ala, takwa dan islah, iaitu mendamaikan antara manusia. Yang kedua, mesej ayat ini, sumpah yang tidak disengajakan dimaafkan, ya, tak sengaja. Yang ketiga, hidup harmoni dalam masyarakat dan keluarga. Kita ni bersama dengan family, bersama dengan masyarakat, pastikan kita harmoni. Maksudnya ada bab tolak ansur, ada bab berfikiran, ada bab sayang, silaturahim. Itulah hidup bermasyarakat. Tidak boleh nafsi. Maksudnya tak boleh hal engkau, hal aku. Sekarang dah merebak, sekarang dah berlaku macam-macam. Walaupun sebelah rumah aja, tapi kadang-kadang dia masih lagi mikirkan nafsi. Tak ada bab sayangkan jiran, tak ada bab sayangkan silaturahim dengan jiran. Macam-macam berlaku sekarang. Kadang-kadang dia tak perasan menyakiti hati jiran, contohnya, ya. Kadang-kadang tak perasan, dia terus berbuat dosa dengan jiran, bukan dengan cakap, bukan dengan macam-macam yang lain, ya. Contohnya membela binatang ataupun memberi makan binatang. Binatang dia punya, tapi memang najis di tempat orang, contohnya. Contoh yang lain, menyakiti hati jiran. Dosa terus berjalan. Kadang-kadang kita kesian, ya. Kita kesian ke masjid, ke surau, kadang-kadang bab sakiti jiran, ataupun dia terus berdosa dengan jiran. Itu kadang-kadang tak pasal. Ada satu bab di Tanbihul Ghafilin, kitab Tanbihul Ghafilin, bagaimana bab jiran, sampai yang Nabi sampai Nabi memberitahu hak jiran tu sampai dibolehkan kepada bab pusaka. Kena renung kita bab jiran, ya. Hati-hati, kadang-kadang kita tak perasan, kita terus membuat dosa. Walaupun kita zikrullah, walaupun kita berjemaah, tapi kadang-kadang kita terus membuat dosa hari demi hari. Rupanya kita menyakiti hati jiran. Cuba renung, cuba fikir-fikirkan. Ni hidup harmoni dalam masyarakat dan keluarga. Yang keempat, adanya penetapan dua nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu As-Sami' dan Al-Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu adanya penetapan dua bagi nama Allah Taala, iaitu Sami', As-Sami' dan Al-Alim. Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah mendengar, senantiasa mendengar. Sebab tu jangan mengumpat, sebab tu jangan membuat cerita ataupun mengungsi benda-benda yang tak sepatutnya kita kongsi. Dan akhir sekali, peringatan bagi setiap insan daripada melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu diingatkan kita jangan menyeleweng daripada melakukan penyimpangan, daripada melakukan terhadap syariat Allah, yang haram-haram, yang halal-halal. Jangan kita melencong,
Jangan kita melencong daripada hukum Allah Ta'ala walaupun berkata-kata dalam hati. Pasal apa? Ni pasal Allah Maha mendengar. Walaupun kita tak lafazkan, dalam hati tu Allah dengar. Yang paling hebat, Allah Maha mengetahui. Ya Alim. Itu. Resolusi ayat Al-Baqarah daripada ayat 220 hingga 224 ni, diringkaskan di sini. Ada 4 poin. Pertama, mengutamakan iman dan membina keluarga. Daripada 220 Al-Baqarah ni dipastikan kita, pertama, mengutamakan iman dalam membina keluarga. Untuk bina keluarga yang bahagia, keluarga yang akan selamat dunia, keluarga yang selamat di akhirat, untuk dapat kebajikan, untuk dapat kebaikan, untuk dapat keberkatan, mengutamakanlah iman kita. Yang kedua, dalam 220 224 ni, utamakan taubat dan kebersihan dalam kehidupan harian. Bab kebersihan, Islam memang hebat mengutamakan. Pastikan kita jaga kebersihan sampai ke detail haid tu. Wanita yang dalam keadaan haid tu pun Allah ceritakan, Allah dalilkan lagi dalam ayat Al-Quran 222. Tu bab haid. Lanangan bersama isteri dengan yang masih haid. Kemudian diutamakan bab taubat. Sebab tu tak berhenti. Rasulullah SAW tak berhenti. Satu hari 70 hingga 100 kali. Itu Nabi Muhammad SAW. Kita siapa tuan-tuan? Jangan benungkan diri kita. Pastikan dapatkan kita sehari semaksimum kita boleh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bukan satu muka surat, tuan-tuan. Satu ayat pendek pun ada, panjang ada. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Takkan tak boleh dengan masa baki umur kita yang ada ni. Takkan kita tak terbuat, tuan-tuan. Makanan kita boleh habiskan. Macam-macam makanan yang Allah bagi sekarang. Walaupun PKP, Allah bagi lagi kita makan. Allah hantar lagi makanan. Utamakanlah bab taubat. Yang ketiga, elakkan bersumpah yang menghalang kebaikan yang dibuat. Yang kita baru baca tadi, elakkan bersumpah. Maksudnya kita ni laksanakan kebaikan. Contoh perkataan yang disebut dalam siri ni ialah islah. Salaha maksudnya membaiki dan soleh. Diulang dalam Al-Quran ni sebanyak 180 kali. Apabila seseorang itu islah dan membaiki hubungan dengan anak-anak yatim, sebenarnya ia telah beri kesan besar hubungan itu dengan keluarga. Seperti mana infak juga, seperti juga anak yang yatim, ia juga turut ada yang kekaitan dengan pernikahan. Bila ada saleh, islah pasti akan berlaku. Maka bila adanya konflik, boleh berbincang dengan baik. Hancurlah keluarga jika konflik tidak ada bersama islah. Itu maksudnya memperbaiki hubungan, insya-Allah. Tu dia habis ayat 220. Saya ulang balik surah Al-Baqarah. Saya bacakan balik sinopsis surah Al-Baqarah daripada 220 hingga 224, menjaga harta anak yatim. Tadabbur dia, menjaga harta anak yatim, hukum pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik. Kemudian haid dan hukum-hukumnya. Kemudian bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Habis ayat 220 hingga 224. Mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Kita akan jumpa dengan ayat 3
225 hingga 230. Ya. Bab masih sambungan daripada 224 tadi, iaitu bersumpah dengan nama Allah. Ya. Allahu hukum al-illa, dan iddah isteri yang ditalak, hak perempuan, dan jumlah talak dan hal yang timbul akibat talak. Itu disentuh akan datang tentang rumah tangga dalam Islam, insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita tutup dengan majlis dengan Al-Fatihah. Iya kan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari'abina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi azza. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis samai wa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azzajaluka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nun anshan, subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. A'udzubillahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wal rasulinin. Allahumma ghanina bi halalin haramik wa bi fadlin siwak. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la alika wa alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu ablaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba ila anta. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa samiu alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tawassalna bil jabarut wa tasamna al malakut allazi la yamut, isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi petang ni untuk online di Surau Darul Taqwa Seremban Taman Seri Pulai, untuk online juga pasal masih lagi PKPB. InsyaAllah jumpa lagi maghrib insyaAllah. Assalamualaikum.